membuat pesyarah kami, iaitu Ustaz Yusuf Syahmi. Baik, kumpulan kami akan membenarkan konsep teori materialism dan kesannya dalam kehidupan manusia masa kini. Baik, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lutfi Wahyudin. Saya dari kelas CPU 552 TA11. Saya akan menerangkan pengenalan mengenai teori materialisme barat lebih dahulu. Okey, kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, istilah materia menunjukkan entiti ketara yang memiliki kedua jisim dan bahan. Materialism berpendapat bahawa semua kewujudan berasaskan di alam material dan ia mengetepikan tanggapan tentang dimensi rohani, metafizik atau gaib. Menurut Weiss pada tahun 2017, alam semesta yang dicadangkan oleh materialis terdiri daripada atom-atom yang membentuk materi yang diatur oleh hukum fisika dan kimia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, materialisme barat bererti sikap mementingkan kebendaan. Materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material dalam pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya, semuanya berkembang dan berasaskan material. Menurut konsensus umum, materialisme sangat menjejaskan kerohanian kerana ia berpendapat bahawa segala-galanya akhirnya dibuat daripada material dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Fisikalisme berkait rapat dengan materialisme. Falsafah metafizik yang dipanggil fizik menegaskan bahawa segala-galanya adalah fizikal, bahawa tidak ada yang lebih asas daripada fizik, atau bahawa fisikalisme mengatasi segala-galanya. Berbeza dengan istilah dui atau jamak seperti banyak-banyak substansi atau dua zat, fisikalisme hanya menggunakan bentuk tunggal satu zat untuk merujuk pada bahan realiti. Terdapat hujah mengenai dua takrif fizikal dan model fizikal. Fisikalisme berkembang daripada materialisme dengan kemajuan sains fizikal dalam menerangkan fenomena yang diperhatikan. Objektif teori materialisme barat dan kesannya terhadap manusia masa kini. Melalui kajian ini, kami dapat menghuraikan maksud materialisme barat dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Selain itu, asal-usul teori juga dapat kami singkapkan melalui kajian ini. Setelah memahami definisi dan sejarah teori materialisme barat, kami mengkaji sejauh manakah kesan teori ini memberi impak kepada manusia masa kini. Hal ini untuk mengetahui adakah pemikiran tentang teori ini mampu memberi impak positif dalam sesebuah masyarakat atau sebaliknya. Akhir sekali, kami memberikan cadangan dan pandangan kami sendiri. Cadangan dan pandangan ini adalah bergantung kepada situasi semasa yang mana sesuai diterapkan pada masa kini. Hal ini untuk memberi cadangan dan pandangan tentang bagaimana manusia masa kini boleh atau mampu mengatasi dan menghadapi impak dari segi fahaman materialisme barat agar akidah dan pemikiran tidak tersasar jauh dari landasan. Sejarah materialisme barat. Dalam sejarah sains global, banyak teori atau ideologi telah muncul dalam bidang ekonomi, budaya sosial dan sosiologi, termasuklah materialisme. Kepercayaan ini biasanya berkembang hasil daripada keadaan sosial atau kelas pertengahan yang berlaku pada tempoh itu. Istilah materialisme mempunyai tiga makna yang berbeza, iaitu mengikut kepercayaan umum. Materialisme adalah amalan meletakkan harta
atau harta benda seseorang di atas pertimbangan lain. Yang kedua, menurut filsafat, materialism adalah ilmu pengetahuan berdasarkan dunia material atau atas dasar materi, dan menurut filsafat, materialism adalah segala-galanya dan menganggap jirim sebagai asas realiti dengan lebih mendalam. Para ahli mendakwa bahawa terdapat pelbagai definisi materialism. Richards dan Dawson 1992 mendefinisikan materialism menurut psikologi sebagai suatu pandangan tentang kepentingan memiliki dan memperoleh harta benda dalam kehidupan. Seterusnya, menurut Beck 1985 mendefinisikan materialism sebagai the importance a consumer attached to worldly possession, iaitu bermaksud nilai yang diletakkan oleh pengguna pada barangan material. Kaiser 2002 mendefinisikan bahawa materialism adalah dari sudut pandangan yang memberi penekanan kepada atau memihak kepada pemilikan materi terhadap kekayaan atau pemilikan harta materi berbanding nilai kehidupan. Kesan teori materialism terhadap individu adalah meruntuhkan akhlak. Hal ini dikatakan demikian kerana materialism mampu membuatkan manusia lupa akan hal akhirat kerana mereka berfikir bahawa hal dunia lebih penting, seperti sibuk mengumpulkan harta hingga terlupa akan hal akhirat. Sesetengah manusia lupa menunaikan kewajipan mereka sebagai hamba Allah SWT kerana mementingkan khazanah dunia. Seterusnya, kesan teori materialism terhadap keluarga. Jika ketua keluarga lebih mementingkan hidup materialism, maka tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga akan terjejas dan terbiar. Sebagai contoh, ketua keluarga lebih mementingkan mengumpul kemewahan kerana terjebak dengan trend masa kini yang tersebar luas di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Terdapat trend masa kini yang sering dilakukan oleh banyak keluarga, iaitu dengan menunjukkan kemewahan masing-masing sehingga terlupa tanggungjawab akan keluarga dan menyebabkan anak-anak terabal sehingga anak-anak tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Akhir sekali, kesan teori materialism terhadap negara. Jika teori materialism ini tidak dihindarkan, maka akan berlaku banyak kerosakan dan kemusnahan di negara kita. Contohnya, akan berlakunya rasuah. Hal ini akan berlaku apabila seseorang memberanikan diri untuk memberi rasuah kepada pihak yang lebih tinggi semata-mata ingin mendapatkan apa yang diingininya. Orang yang tidak mempunyai iman sahaja sanggup menerima rasuah dan melakukan hal tersebut kerana mereka tidak merasakan perbuatan mereka salah dan hanya menganggap itu adalah salah satu tugas yang patut. Pembentangan materialisme barat. Kebaikan yang pertama ialah kemajuan pentadbiran dan pengurusan. Pentadbiran dan pengurusan yang baik dapat menghasilkan perlembagaan yang meletakkan hak dan kewajipan pihak yang memerintah. Kebaikan seterusnya ialah ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi. Ia dapat memendekkan jarak, mendekatkan tempat dan menjimatkan masa dengan adanya aplikasi teknologi dan pengangkutan moden. Seterusnya, keburukan materialisme barat ialah korupsi yang sempit. Masyarakat yang korup dianggap sebagai hak kebebasan untuk mengekspresikan kemajuan suka hati. Seterusnya, materialistik. Segalanya dinilai dengan kebendaan hingga mengetepikan nilai-nilai lain. Akhir sekali ialah merosakkan masyarakat kini. Dunia teknologi yang semakin berkembang maju membuatkan mereka gemar menunjukkan kemewahan hidup mereka. Jelasan penerangan tentang materialisme barat. Kesimpulannya, materialisme barat sangat memberi kesan dalam kehidupan manusia pada masa kini. Bukan sahaja kesan positif, malah ia juga memberikan kesan yang negatif. Aspek materialisme dalam kehidupan manusia bukan tidak penting,
tetapi ia perlu diletakkan pada tempat yang betul supaya manusia menjadi adil dan tidak menzalimi diri. Pada pandangan Islam, dunia ini bersifat sementara, di mana manusia hanyalah bersifat musafir di muka bumi ini, dan akhirat pula bersifat abadi. Oleh itu, sebagai Islam, berbaliklah kepada nilai-nilai yang diajar oleh Islam. Tidak guna jika kita bermegah-megah dengan kemewahan jika akhir hayat hidup kita tidak diredai oleh Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Saratul Akmal binti Asmi dari kelas BS11. Sebelum saya membincangkan berkenaan cadangan dalam mengatasi kesan tersebut, keburukan dan juga kebaikan yang datang daripada teori materialism juga telah dibincangkan pada slide sebelum ini. Oleh itu, saya ingin membincangkan bagaimana seorang individu dalam usaha untuk mengatasi kesan teori materialism ini. Terdapat pelbagai cara bagi seorang individu itu untuk mengatasi kesan teori materialism yang dibawa oleh Barat. Seseorang individu itu perlu mempunyai pegangan agama yang kukuh. Hal ini kerana teori materialism yang dibawa oleh Barat ini jelas sekali akan meruntuhkan akhlak seorang individu kerana terdapat suntikan-suntikan seperti tidak mempercayai perkara-perkara yang gaib seperti kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakan dan juga kepada malaikat, juga tidak percaya kepada syurga dan neraka. Terdapat pelbagai cara yang boleh diamalkan oleh seseorang individu itu dalam menghalang dirinya daripada terjerumus dalam keruntuhan akhlak. Pertama sekali adalah seseorang individu itu haruslah memahami serta mendalami kalimat syahadat yang sering diucapkan. Ini dapat menguatkan lagi keimanan seseorang itu. Kedua, seseorang individu juga haruslah meningkatkan amal ibadatnya seperti melaksanakan 5 rukun Islam. Ketiga, seseorang individu juga boleh berpuasa untuk mengawal hawa nafsunya dalam materialism. Akhir sekali, seseorang individu itu juga boleh memahami bacaan Al-Quran serta menganalisa intipati yang terkandung di dalam Al-Quran untuk meningkatkan lagi kepahaman mereka terhadap agama Islam. Perkara-perkara yang disebutkan tadi dapat mencegah seorang individu daripada terjerumus dalam kesan atau impak negatif yang datang daripada teori materialism. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi kesan teori materialism. Dapat sekelompok masyarakat yang mengalami tekanan kerana bersaing dalam dunia materialism. Hal ini berlaku kerana masyarakat ini memandang kebendaan sebagai pengukur kepada kebahagiaan, sedangkan sebaliknya, mereka menganggap bahawa mempunyai wang, harta dan segala bentuk material yang boleh dilihat oleh mata kasar itu dapat membawa seorang individu itu menuju ke arah kebahagiaan.
Dalam erti kata lain, siapa yang lebih akan terlihat lebih bahagia. Di dalam kalangan masyarakat, watak utama yang memainkan peranan yang penting adalah ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memulakan pendidikan awal daripada rumah melalui kanak-kanak. Kanak-kanak ini haruslah dididik bahawa mata wang dan juga segala perkara kebendaan adalah bukan penentu kepada kebahagiaan. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh yang baik, seperti mengelakkan diri daripada bertengkar di hadapan kanak-kanak, lebih-lebih lagi dengan mengenai isu kewangan. Pertengkaran ini dapat mengakibatkan kerosakan mental kepada anak-anak dan juga akan mendidik mereka untuk mempercayai wang adalah penentu kebahagiaan. Maka dengan itu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kanak-kanak mempelajari dan juga meresap apa yang mereka nampak dari rumah dan mengaplikasikannya di luar. Oleh itu, dalam membantras teori materialism ini, ibu bapa benar-benarlah memainkan peranan yang penting. Akhir sekali, negara juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi kesan teori materialism yang dibawa oleh Barat ini. Tidak dapat dinafikan juga bahawa teori ini membawa kebaikan dan atau manfaat daripada falsafah-falsafah yang dapat menaik taraf sistem ekonomi, sistem politik dan juga sistem pentadbiran negara kita. Maka kita sebagai rakyat haruslah bijak dalam memilih seseorang pemimpin yang berkebolehan dalam meniti arus kemodenan ini. Islam juga mengajar kita agar sentiasa memajukan diri. Namun, dalam memajukan diri dengan meresap masuk teori materialism ke dalam negara kita ini, kita haruslah bijak dalam menapis falsafah-falsafah yang hanya membawa manfaat kepada negara. Kata pepatah, membuang yang keruh dan mengambil yang jernih. Oleh itu, pemimpin-pemimpin yang berkebolehan ini haruslah memikirkan cara untuk mengekalkan ketamadunan dalam sesebuah negara itu setelah meresap masuk teori materialism yang dibawa oleh Barat. Pertama sekali adalah pemimpin haruslah meningkatkan kesedaran nasionalisme seperti mempromosikan budaya dan juga memperkasakan bahasa. Sebagai cara dapat dilakukan oleh Perdana Menteri, sepertinya mengadakan minggu bahasa dan juga memperkenalkan budaya dalam sesebuah negara. Yang kedua, pemimpin haruslah menubuhkan badan-badan organisasi yang dimana akan menyedarkan masyarakat mengenai keunikan, kepelbagaian, tradisi serta kaum di dalam Malaysia. Sebagai contoh, badan-badan organisasi ini boleh mengadakan sambutan pesta keamatan yang akan menerapkan lagi kasih sayang terhadap sesebuah adat dan juga tradisi. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa ketiga-tiga cabang yang telah disebutkan tadi dapat mengatasi kesan teori materialism yang dibawa oleh Barat ini agar tidak terjerumus dalam merosakkan tamadun sesebuah negara.